Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hibbina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu sekali lagi selepas kita cuti peperiksaan. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam yang bahagia ini dalam diskusi bersama-sama untuk mendalami salah satu matan ringkas di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, iaitu kitab Matnul Imam Abi Syuja' Al-Qadi Abi Syuja', yang menjadi antara matan yang tersebar luas dan menjadi antara matan yang dipelajari khususnya di Mesir ini. Dan kita telah mempelajari daripada awal masuk dalam bab-bab yang pelbagai, dan hari itu kita ada berhenti berkenaan dengan isu-isu seputar berkenaan dengan Al-Jabirah. Dan kalau saya sambung terus, pertama, saya tak tahu kita berhenti di mana Jabirah tu, bab apa yang tak settle lagi. Itu satu. Kalau saya tahu sekalipun, oleh kerana lama dah biasa, peperiksaan itu panjang dan mengambil masa yang panjang. Kalau ikut secara adatnya, mungkin kita akan terlupa juga 2-3 benda berkaitan dengan maklumat dalam Al-Jabirah. Bukan nak kata kesahabat lah, saya sendiri pun terlupa juga. Sebab kita bukan mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah rezeki aku pakai Jabirah tiap hari. Betul tak? Jadi maknanya oleh kerana saya ni jenis orang tak pick up, di belakang tak dengar. Tak dengar sebab suara saya tak kuat ke macam mana? Tak dengar langsung. Di bilik akhwat. Takut ada yang terlanggar apa? Terlanggar something, wayar ke apa ke. Jadi oleh kerana perbahasan berkenaan dengan Jabirah ni kita dah berhenti lama. Tak dengar. Bukan masalah mikrofon hari, dia punya apa? Dia punya sound di sana. Okey, tu saya tak dengar. Test. Okey, clear. Akhwat clear? Tak clear juga Itu siapa yang nak menyetelkan tu? Saya pun tak tahu. Akhwat langsung tak dengar? Tak dengar langsung? Dengar, tapi tak jelas. Pindah bilik sana. Bolehlah akhwat pindah bilik tengah. Bilik tengah clear Akhwat masuk bilik tengah. Akhwat yang lambat nanti kita suruh dia masuk bilik dia orang tu. Nasib dia lah. Boleh akhwat masuk bilik tengah. Tak nak masuk pula? Betul macam mana cara? Kalau kau tak nak masuk, akhwat duduk dalam zikir dalam bilik tu. Okey. Bilik tengah kosong kan, akhi? Okey, akhwat boleh masuk bilik tengah. Sekiranya tidak mahu, maka bersabarlah di atas ujian Allah Subhanahu taala. Sebab bilik tengah suaranya jelas, ataupun bilik ujung itu bilik suluk namanya. Bilik zikir nampaknya malam ni. Okey, jadi oleh kerana perbahasan mengenai Jabirah ni benda yang kita dah lama tinggal dan mungkin fakta-faktanya kita dah terlupa. Jadi saya akan
mengulang semula perbahasan daripada awal tentang Jabirah, dan harapnya hari ni kita habis terus bab Jabirah ni. Dan insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan kita akan masuk dalam bab yang seterusnya. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matnihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala al-qadi Abu Syuja' rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa sahibul jaba'ir yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in kana wada'aha 'ala tuhrin wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bitayammumin wahidin man syaa'a minan nawafil. Wa sahibul jaba'iri yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in kana wada'aha 'ala tuhrin wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bitayammumin wahidin man syaa'a minan nawafil. Pemilik Jabirah hendaklah menyapu ke atasnya dan bertayamum dan mendirikan salat dalam keadaan dia tidak perlu untuk mengulang semula salatnya sekiranya dia meletakkan Jabirah itu dalam keadaan dia bersuci. Orang yang bertayamum hendaklah melakukan tayamum bagi setiap fardu, dan dia mendirikan salat dengan tayamum dia yang satu, apa saja yang diinginkan daripada salat-salat sunat an-nawafil. Itu terjemahan kasar berkenaan dengan teks yang akan kita sama-sama bincangkan pada malam ini. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun bincang panjang berkenaan dengan Jabirah. Yang hari ini saya akan ulang semula sebab kita dah lama tertinggal, takut terlupa balik. Sebab dia saling kait mengait, lagi kan terlupa terus tak faham. Al-Jabirah adalah sebarang benda yang diletakkan ke atas anggota yang sakit. Untuk tujuan pada asalnya, Al-Jabirah merujuk kepada kayu yang dipasang kepada anggota yang patah dengan harapan tajbur al-azamah, tulang itu kembali pulih. Lantas diletakkan, kalau kita tengok cerita-cerita kungfu dulu kan, cerita Melayu tak pernah tengok lagi lah pakai Jabirah. Tapi kalau cerita kungfu tu ada, kadang dia main kungfu patah tangan, patah kaki, jadi dia akan letakkan kayu sana sini, lepas tu dia akan balut. Itu namanya Al-Jabirah. Itu asal makna kepada Al-Jabirah, satu benda yang diletakkan ke atas anggota yang patah dengan tujuan supaya anggota yang patah itu tidak bergerak-gerak sangat, lalu insya-Allah tulang akan kembali pulih. Adapun Al-Jabirah yang dimaksudkan dalam kitab-kitab fiqh bukan semata-mata itu saja, bahkan segala benda lain yang dilekatkan ke atas anggota yang sakit supaya tujuannya anggota itu sihat. Maknanya termasuk dalam makna Jabirah plaster. Orang yang luka akhirnya dia ditampal plaster, luka sikit, darah keluar, dia pun letak plaster supaya darah tak keluar. Jadi plaster bukannya kayu, tetapi dia telah diletakkan dan dilekatkan ke atas anggota yang sakit supaya anggota itu sihat. Termasuk juga kalau orang tu dia balut tangan dia, dibalut dengan bandage. Dia patah kaki contoh, tapi tak teruk sangat, akhirnya di bandage dengan kain, dibalut, diikat dengan kain tertentu. Itu juga dia mengambil hukum Al-Jabirah. Walaupun pada asalnya Al-Jabirah merujuk kepada kayu tertentu yang dipasang ke atas anggota yang patah. Dan pada hari ini kalau kita lihat Al-Jabirah itu turut juga ataupun lebih hampir kepada apa yang kita sebut simen. Simen tangan, simen kaki, simen kepala dan sebagainya. Itu adalah Al-Jabirah. Bila seseorang yang sakit itu mengenakan Al-Jabirah ke atas anggota tubuhnya, pasti akan timbul satu masalah, iaitu bagaimana air wuduknya dan bagaimana mandi junubnya. Sebab syarat mandi junub dan juga syarat berwuduk hendaklah air telah
disampaikan kepada seluruh anggota terbabit. Kalau dalam wuduk memang muka, tangan, kepala kaki. Kalau mandi junub, semua anggotanya. Jadi itu masalah. Mengapa para fuqaha kita bincang isu jabirah ni, bukan nak cerita kalau sakit pakailah jabirah, bukan itu. Tapi tujuannya adalah untuk membicarakan berkenaan dengan cara yang perlu dilakukan oleh orang yang mengenakan jabirah dari segi wuduk, dari segi mandi junub. Okey, jelas. Itu dia punya kasar berkenaan dengan makna al-jabirah. Jadi siapa yang dia sakit lantas pakai plaster, itu jabirah dari segi kacamata fiqh. Walaupun bukan jabirah dari segi kacamata bahasa Arab tu sendiri pada asalnya. Orang yang bandage kaki dia dengan kain, itu juga dah menjabirah. Kepala dia benjol, akhirnya dia ikat kepala dia dengan kain, contoh. Itu juga dari segi maknanya, dari segi makna fiqhnya adalah dinamakan sebagai jabirah. Maknanya jabirah adalah sebarang perkara, sebarang benda yang diletakkan ke atas anggota tertentu atas tujuan untuk perubatan, atas tujuan untuk berubat. Okey, sebelum kita masuk kepada perbahasan hukum hakam berkenaan dengan jabirah, para fuqaha juga membicarakan berkenaan dengan orang yang dia tak pakai jabirah, tapi doktor kata jangan bagi kena air di anggota ini. Contoh, katakan dia terbakar, kita ambil contoh orang yang terbakar. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada bencana. Ada orang dia terbakar, habis badan dia melepuh dengan kebakaran. Selalunya doktor tak akan balut lah. Kalau tengok cerita-ceritanya begitulah, doktor tak balut lah. Kalau doktor balut tu mungkin perubatan baru lah. Saya tak tahulah, saya bukan doktor dan bukan juga seorang bomoh. Jadi apabila dia terbakar badan dia, katakan yang terbakar itu tangan, lantas doktor tengok menanah apa semua, kalau balut akan menyebabkan makin teruk tangan dia, maka doktor biarkan tangan dia. Tapi doktor kata jangan bagi kena air. Dia seorang pesakit yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan jenis kaki tinggal solat. Jadi nak semayang, bila dia nak solat, masalahnya macam mana dia nak berwuduk. Kalau ikut-ikutnya boleh jadi simbah air ke atas tangan dia, sebab tangan dia terdedah, dia tak pakai jabirah. Tapi doktor kata jangan bagi kena air. Jadi apa yang perlu dibuat oleh orang yang tak pakai jabirah, tapi seakan-akan macam pakai jabirah juga sudahnya. Okey, seakan-akan dia pakai jabirah juga walaupun tak ada jabirah. Kerana doktor kata jangan bagi kena air di anggota tertentu yang sakit tadi. Jadi dia macam orang yang pakai jabirah. Kalau orang pakai jabirah, air tak kena sebab dihalang oleh jabirah. Orang yang tak pakai jabirah, tapi doktor kata jangan bagi kena air di kawasan tertentu, dia macam pakai jabirah juga sudahnya. Kerana air tak boleh sampai ke situ atas arahan doktor. Baik. Jadi oleh kerana di sana ada perbezaan hukum di antara orang sakit tak pakai jabirah tapi tak boleh kena air di anggota sakit, dengan orang yang sakit pakai jabirah lalu air tak kena di anggota sakit, maka para fuqaha membicarakan perbahasan ini secara panjang lebar. Cuma dalam matan kita ni dia hanya sebut wasahibul jabair, orang yang pakai jabirah. Tetapi tak pula dinyatakan hukum orang yang tak pakai jabirah tetapi anggota dia yang sakit turut tidak boleh kena air. Okey? Jadi oleh kerana kita alang-alang dah baca ni, jadi dibincangkan jugalah oleh para ulama dan saya akan cuba kongsi dengan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Jadi sekarang kita masuk kepada satu tajuk yang tak ada dalam matan tetapi sangat berkait dengan kehidupan orang sakit, iaitu orang yang tidak mampu untuk berwudu atau tak mampu untuk mandi junub kerana anggotanya sakit dan anggota sakit itu tidak boleh kena air, dalam keadaan dia tidak pula menutup anggota tersebut. Okey. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, orang yang tak pakai sebarang jabirah tapi anggota dia tak boleh kena air, bila dia nak berwuduk atau mandi junub, kita dah sebut sebelum ni, yang dia kena buat yang pertamanya, dia hendaklah berwuduk ataupun mandi junub seperti biasa pada anggota yang sihat. Contoh tangan dia sakit, lepas tu alang-alang dah tangan sakit malah ambil wuduk. Habis muka dia sakit ke? Tak sakit. Tangan kiri tak sakit, kaki tak sakit, kepala tak sakit. Jadi oleh kerana anggota yang sakit yang tak boleh kena air, hanya tangan kanan contohnya,
Manakala anggota wuduk yang lain boleh kena air, maka tidak akan terbatal hukum berwuduk pada baki anggota yang sihat. Maksudnya dia kena berwuduk seperti biasa, cuma pada anggota yang sakit perinciannya ada. Jadi contoh, saya buat contoh tadi, tangan kanannya yang terbakar, lantas doktor kata jangan bagi kena air, dan keadaan doktor tak balut tangan dia tadi. Jadi ketika berwuduk, dia hendaklah basuh muka macam biasa, kemudian basuh tangan kiri macam biasa, dan dalam masa yang sama dia juga kena sapu kepala, dan dia juga kena membasuh kedua kakinya. Pertama, berwuduklah seperti biasa pada anggota yang boleh kena air. Okey, itu untuk wuduk lah. Orang mandi junub juga begitu keadaannya. Tangan kanan saja yang melecur, menyebabkan tak boleh kena air. Tapi baki anggota dia lain boleh kena air. Jadi bila dia terbakar, masuk hospital malam tu mimpi pula. Contoh udah terbakar mimpi pula. Udah kata macam-macam ni. Terbakar hati dia nak buat macam tak tahu. Jadi dia terbakar hati dia, kita kata tak perlu terbakar hati, ada cara, iaitu mandi macam biasa. Cuma tangan ni macam mana kata? Tangan ni itu kita akan bincang lepas ni. Muka kena basuh, badan kena basuh, dada kena basuh, semua anggota lain kena basuh, melainkan hanya tangan kanan kamu yang doktor kata jangan bagi kena air. Itu kita nak bincang. Okey, itu yang pertama. Maknanya berwuduklah dan mandi junublah seperti biasa pada seluruh anggota yang sihat. Perkara kedua yang dia kena lakukan adalah dia hendaklah bertayamum. Dia hendaklah bertayamum pada anggota yang dia hendaklah bertayamum untuk anggota yang tidak boleh kena air. Dia hendaklah bertayamum untuk anggota yang tidak boleh kena air tadi. Yang anggota tu terdedah. Sekarang kita tak bincang pasal jabirah lagi. Semuanya kepada tajuk orang sakit tangan terdedah ataupun anggota sakitnya terdedah. Okey. Jadi dia hendaklah bertayamum. Sahabat-sahabat boleh dekat lagi tak? Sahabat kita yang keluar ada nak masuk. Sahabat dekat lagi. Kalau boleh duduk sebelah sini pun tak apa. Dekat lagi. Tafassahu fil majalis. Kat atas tak buka? Tak buka ni. Buka. Di atas saja. Okey, kalau sahabat yang di luar tak nak kalau di bawah dah penuh boleh naik atas Suara di atas clear. Itu yang penting tu. Lampu tak ada. Betul macam cara? Ruak jauhi kedekut. AJK dia lah bukan timbalan dia. Okey, kita dah selesai basuh pada semua anggota yang boleh dibasuh, sama ada pada mandi junub atau pada berwuduk. Perkara kedua yang dia kena lakukan adalah bertayamum untuk anggota yang tidak boleh kena air. Tayamum pada mana? Tayamum pada anggota mana? Bukan. Tayamum pada muka dan tangan untuk anggota yang sakit. Mungkin anggota yang sakit tu tangan, mungkin kaki. Maknanya katakan, kalau contoh yang kita bawa tadi, tangannya yang sakit, tangan kanan sakit, maknanya dia kena bertayamum untuk tangan dia yang sakit kanan, tangan kanan sakit tadi. Jadi kita kata kat dia, awak kena bertayamum untuk tangan awak yang sakit ni. Lepas tu kata nak tayamum di mana? Mesti tayamum di muka dan tangan. Tak ada anggota tayamum lain. Itu je. Jadi dia hendaklah bertayamum di muka dan juga kedua-dua tangannya. Bila orang tanya, awak tayamum ni untuk apa? Untuk ganti tangan saya yang kanan ni yang tak boleh kena air. Okey, lepas tu itu selesailah. Kebetulannya dia sakit di anggota tayamum juga. Tangan kanan sakit, dan bila kita tanya anggota tayamum, anggota apa? Tangan, muka dengan tangan je. Baik, kalau dia sakit di kaki, katakan kaki dia yang melecur, kita kata awak kalau dia isu dia berwuduk, katakan awak kena berwuduk seperti biasa. Main basuh muka, lepas basuh muka basuh tangan, lepas basuh tangan sapu kepala, lepas sapu kepala nak buat apa? Kaki sakit, kaki apa? Kita tanya dia.
Satu je Ustaz, kaki kanan je yang tak boleh kenai. Kaki kiri boleh? Okey, kaki kiri basuh. Habis dah basuh kaki kiri, nak buat macam mana? Tayamum. Tayamum untuk apa? Untuk ganti kaki kanan yang tak boleh kenai. Lepas tu dia tanya balik, habis nak tayamum di mana? Kita tanya dia balik, adakah anggota tayamum selain pada muka dan tangan? Main dia kena tayamum di muka dan tangan. Main dia kena berwuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sabuk kepala. Kalau dia rajin, dia basuh kaki dulu. Kalau dia tak rajin, tayamum dulu. Betul tayamum di mana? Tayamum di kaki. Tak ada istilah tayamum di kaki. Dia pun ambil tanah, sapu ke, Ustaz, tayamum di kaki Ustaz, kaki saya sakit. Kita kata dah, awak salah faham ni. Tayamum itu anggotanya hanya dua, muka dan tangan. Jadi kalau kaki yang sakit, kaki bukan anggota tayamum, tapi oleh kerana kaki tak boleh kena air dalam keadaan dia tak terbuka, dia terdedah, dia tak boleh kena air, maknanya sebagai ganti kepada wuduk di kaki tadi, gantinya adalah tayamum. Tayamum di mana? Di muka dan tangan. Tapi muka saya okey Ustaz. Tak apa, muka okey ke, muka tak okey ke, tetap tayamum di muka dan tangan, ya. Dan saya pernah ceritakan kisah berkenaan dengan soalan saya kepada tuan ustaz saya dulu di sekolah menengah, dia kata bila sakit, tayamum di tangan. Kebetulan tangan sakit. Lepas tu saya tanya, kalau kaki yang sakit macam mana Ustaz? Kalau kaki sakit, tayamum di kaki. Ambil tanah sapu kaki. Lepas tu saya khabar balik, Ustaz, bukan anggota tayamum hanya muka dan tangan? Dia kata, awak banyak soal lah tu. Awak banyak soal, awak lawyer buruk. Biasalah kadang-kadang tak perasan, bukan nak kata saya lebih power daripada guru saya, bukan. Tapi kadang-kadang biasalah, qallaman la yasuhu. Qallaman la yasuhu. Baik, maknanya tu yang perkara yang kedua. Setelah dia basuh semua anggota yang boleh, dia hendaklah bertayamum bagi menggantikan anggota yang tidak boleh terkena air, maksudnya anggota yang sakit. Untuk dua perkara ini sama je, mandi junub pun sama, berwuduk pun sama. Baik, ketiga, ini ada beza sikit antara orang bertayamum untuk ganti kepada wuduk dengan orang yang bertayamum untuk ganti kepada mandi junub. Yang ketiga ni beza sikit. Sekiranya orang tadi dia bertayamum itu untuk ganti anggota wuduk sebab dia berhadas contohnya, bila dia berhadas dia nak solat, bila nak solat dia kena berwuduk. Masalahnya tangan dia sakit. Doktor kata jangan bagi kena air di tangan. Okey? Dalam keadaan tangan dia tidak dibalut. Jadi kita dah tahu dia kena berwuduk seperti biasa dan dia kena bertayamum. Soalannya, bila dia kena tayamum? Tahu dah, dia kena bertayamum untuk anggota dia yang sakit. Di anggota mana dia kena tayamum? Mesti muka dengan tangan juga, sebab itu anggota tayamum. Baik, soalannya, bila dia kena tayamum? Adakah mula-mula sebelum wuduk, sebelum dia basuh muka, dia tayamum siap-siap, lepas tu dia wuduk ikut mana yang dapat? Atau macam mana? Atau dia kena raikan tertib? Sebab dia tujuan dia bertayamum tu untuk ganti wuduk. Bila wuduk syarat dia tertib, mesti muka dulu, baru tangan, lepas tu baru kepala, baru kaki. Jadi oleh kerana wuduk itu ada tertib dan dia bertayamum untuk tujuan ganti kepada sebahagian wuduk yang tak dapat disempurnakan, maka disyaratkan juga tayamum tadi mesti mengikut tertib. Okey, tayamum tadi juga mesti mengikut tertib. Maksud dia apa makna tayamum kena mengikut tertib? Dia hanya boleh bertayamum bila sampai ke tempat yang sepatutnya. Maknanya kalau dia patah tangan, dia sakit tangan tadi, terbakar tangan kanan contohnya. Jadi bila dia kena tayamum? Setelah dia membasuh muka. Lepas dia basuh muka, barulah sampai kepada anggota wuduk yang kedua, iaitu tangan. Dan di tangan dia lah yang bermasalah, dia tak ada kenai. Jadi ketika itu barulah setelah dia basuh muka, barulah dia boleh untuk bertayamum. Kalau dia tayamum siap-siap, dia kata alang Ustaz, tayamum siap-siap, sebab kalau tidak nanti nak kena basuh balik muka, kena dengan air, kena dengan tanah apa semua. Jadi saya tayamum siap-siap. Ini lebih efisien, dia kata, lebih sepatutnya, dan dia lebih menunjukkan ketamadunan, ya. Dia tayamum siap-siap, tayamum.
Lepas tayamum, basuh muka untuk wuduk pula. Supaya debu di muka hilang. Dan dia jenis orang yang pakai love and lively and again. Jadi tak nak muka dia terlalu lama dengan kedebuan itu. Sah ke tayamum dia tadi? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana dia tayamum bukan pada tempat dia. Sebab dia patah di mana? Dia sakit di mana? Dia sakit di tangan. Maknanya hendaklah selesai anggota wuduk sebelum tangan. Dia hendaklah berwuduk di muka terlebih dahulu. Selesai muka baru dia boleh tayamum. Di mana? Tayamum di muka dan tangan juga. Untuk apa? Untuk tangan dia tadi. Dan contoh kita tadi, tangan dia yang sakit tangan kanan, tangan kiri okey. So macam mana? Boleh ke dia tayamum dulu? Selepas dia basuh muka, dia tayamum untuk tangan kanan dia. Selesai dia tayamum, baru dia basuh tangan kiri. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau dia basuh muka, selepas basuh muka, dia boleh tayamum. Tapi dia kata, alang-alang basuh tangan kanan lah, basuh tangan kiri lah. Dia basuh tangan kiri. Sebab tangan kiri dia boleh kena air. Selepas selesai basuh tangan kiri, dia pun bertayamum untuk muka dan kedua-dua tangan dia bagi tangan kanan dia. Dia bertayamum di muka dan tangan bagi tangan kanannya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma yang lebih baiknya apa? Tayamum terlebih dahulu. Okey, tayamum terlebih dahulu. Okey. Ini step yang ketiga Step pertama tadi berwuduk, kita ambil kaedah kasar je, berwuduk dan mandi junub pada semua anggota yang sihat. Yang kedua, hendaklah bertayamum di muka dan tangan bagi menggantikan anggota yang sakit yang tak dikenai. Sekarang kita masuk dalam part yang ketiga, iaitu tayamum hendaklah mengikut tertib. Itu pada keadaan apa? Pada keadaan wudu. Sebab wudu ada anggota mula-mula, lepas tu ada anggota kedua, lepas tu ada anggota ketiga, lepas tu ada anggota keempat. Dan pada bahagian yang ketiga ni dia beza dengan mandi junub. Mandi junub ada tak anggota mula-mula kena basuh? Kalau tak basuh tu dulu, tak sah mandi junub. Sahabat-sahabat bila mandi junub nak basuh apa benda pun tak apa dulu. Saya basuh telinga dulu, alah, tafadhal. Saya nak basuh janggut dulu. Okey, lepas janggut basuh pula? Basuh lutut. Lutut je. Memang saya style begitu. Saya suka janggut, lutut. Okey, tafadhal, ahlan wa sahlan. Sebab dia tidak ada anggota mula-mula bagi mandi junub. Dia tak ada tartib dalam mandi junub. Semua anggota dalam mandi junub macam satu je. Dia satu anggota je. Baik. Kalau kalau tayamum, bagi orang yang tak boleh berwuduk kerana di tangan dia contoh sakit tadi, dia kena ikut tertib. Bagi mandi junub macam mana? Katakan dia tangan dia yang melepuh terbakar tadi, lantas tangan dia tu yang tak boleh kena air. Lepas dia kena, dia pun tension. Dia tension, dia tidur. Dia sedar, dia gembira. Dia gembira. Alamak. Bila dia gembira, dia tension balik. Alamak. Okey? Kena mandi junub pula macam tu. Bila dah tension sebab tangan terbakar. Lepas tu dia tidur, lepas tu dia gembira. Lepas dia, mungkin aku tak faham, tapi tak apalah. Lepas dia gembira, dia sedar-sedar, alamak, dia tension balik sebab dia kena mandi junub. Kena mandi wajib, dia tak berjunub dia mandi wajib sebab junub itu merujuk kepada hubungan suami isteri. Dia kena mandi wajib lah, dia berhadas besar. Okey, dia nak buat macam mana? Kita kata, kamu hendaklah membasahkan badan kamu pada anggota yang tidak sakit. Itu konsep dia. Kedua, kamu hendaklah bertayamum pada muka dan tangan bagi menggantikan tangan kanan kamu yang tidak boleh terkenai. Ketiga, kena tertib. Tak ada tertib. Maknanya kamu nak tayamum dulu. Saya nak mandi dulu, Ustaz, tapi alang-alang dah debu dengan air ni, saya nak debukan dulu, selepas tu baru saya mandi, hilang semua debu-debu. Maknanya dia tayamum dulu. Dia start mandi, dia tayamum dulu muka, lepas tu dua tangan dia, selesai dia mandi. Dia mandi pada semua anggota yang boleh kena air. Sah ke mandi junub dia? Sah. Kalau dia tukar, saya nak mandi dulu, Ustaz, dia pun mandi dulu. Mandi selesai dengan niat mandi junub, mandi wajib selesai semua, dia tak basah lah tangan kanan dia sebab tangan kanan dia melepuh. Selesai dia mandi, dia pun kena lap muka dia. Sebab kalau dia tayamum masa tu juga, dia tak jadi tayamum. Sebab syarat tayamum menyampaikan debu ke anggota
tertentu, iaitu muka dan dua tangan. Tapi kalau muka dia tengah basah, tangan tengah basah, dia ambil debu, dia tak jadi debu masa tu, dia jadi, saya tak tahu lah apa nama dia. Yang penting dia bukan debu dah. Dia sudah jadi tepung mungkin. Debu tepung. Ataupun ikutlah, dipanggil tin, ataupun debu basah. Yalah, dia tak jadi debu lah yang penting. Maknanya kalau dia mandi dulu, lepas tu dia kena lap muka dia. Sebab muka dia nak tayamum ni, dan kedua-dua tangan dia kena lap. Tangan kanan tak elak sebab tak kena air. Lepas tu dia tayamum muka, lepas tu dia tayamum tangan, sebagai ganti kepada tangan kanan dia yang tak boleh kena air masa mandi tadi. Sah ke tidak tayamum dia? Sah. Kerana dalam mandi junub tidak perlu tartib untuk tayamum. Sebab tayamum itu dalam mandi junub dia seperti, dia adalah untuk anggota yang tiada istilah kena mana dulu, mana kemudian. Berbeza dengan wudu. Wudu dia ada anggota mula-mula, dia kena muka dulu, lepas tu bau tangan, lepas tu bau kepala, lepas tu bau kaki. Jadi bagi kita untuk mandi junub selesai, untuk wudu pun dah selesai. Cuma saya nak buat contoh lagi. Katakan orang itu kepala dia yang tak boleh kena air, seluruh kepala dia terbakar. Dia banyak berfikir, terbakar kepala dia. Tak tahulah ni, kita bawalah contoh-contoh yang pelik-pelik sikit lah, biar kawan-kawan ingat contoh ni. Terbakar habis kepala dia. Kenapa ni? Banyak berfikir. Dia banyak fikir, dia tension. Lain kali dia duduk tepi dapur, terbakar kepala dia. Dia tengah masak macam tu, terbakar. Bukan sebab dia banyak fikir lah, sebab dia terbakar tu. Tapi dia selamat, Alhamdulillah. Sempat diselamatkan. Okey, jadi bila jumpa doktor, doktor kata ini bahaya ni, jadi kita tak boleh nak balut, kita kena biar kepala dia. Tapi jangan bagi kena air. Okey, dia nak berwuduk macam mana? Dia wuduk macam biasa, muka dulu. Dia hendaklah basuh muka dulu, lepas tu basuh tangan. Patutnya selepas basuh tangan sapu kepala. Tapi masalahnya dia kepala tak boleh kena air. Jadi ketika itu dia hendaklah lepas basuh muka, selepas dia basuh tangan, dia pun bertayamum. Di mana? Di muka. Lepas tu di tangan. Untuk apa? Untuk ganti kepala yang tak boleh kena air. Selepas selesai tayamum, dia pun basuh kedua-dua kakinya. Begitu juga kalau kaki dia yang patah, kaki dia yang terbakar dan melecur. Jadi bila dia kena tayamum, selepas dia basuh muka, selepas basuh tangan, selepas basuh, bukan basuh kepala, sapu kepala. Selepas dia sapu kepala dengan air. Okey. Selesai. Perkara yang keempat, selepas dia basuh muka, selepas dia berwuduk pada anggota yang dia mampu, selepas dia bertayamum, dan dia meraihkan tartib kalau dia berwuduk, dan tak perlu raihkan tartib kalau dia mandi junub, perkara yang dia juga kena lakukan adalah menyampaikan debu ke anggota yang sakit. Menyapu debu ke atas anggota yang sakit tadi, sekiranya anggota yang sakit itu adalah anggota tayamum. Sekali lagi tadi dia nak berwuduk, dia tak, bahagian tangan kanan dia, kita buat contoh tadi, tangan kanan dia yang melepuh, doktor kata tak boleh kena air. Maknanya tak tersentuh air di tangan kanan. Jadi cara dia nak berwuduk, dia kena basuh muka dulu, lepas tu dia bertayamum. Okey, dia bertayamum. Baik, semasa dia bertayamum, tayamum pada muka dan tangan. Muka selesai, tangan ni tak boleh kena air, jadi dia kena sapu tak debu di tangan dia. Wajib wajib dia sampaikan debu ke anggota dia yang sakit tadi. Sebab kenapa? Bukan kerana anggota tu sakit, tapi isu dia kerana anggota yang sakit itu kebetulannya adalah anggota tayamum. Maknanya kalau anggota yang sakit itu bukan anggota tayamum, kaki contoh, adakah dia perlu sapu tanah di kaki? Tak perlu. Sebab apa? Tujuan sapu debu di anggota yang sakit adalah kerana untuk tujuan tayamum. Oleh kerana tiada istilah tayamum pada kaki, maka tak perlulah dia sapu debu ke kaki dia. Sebaliknya, kalaulah yang sakit itu muka, pipi kanan tak boleh kena air, pipi kiri boleh, yang lain semua boleh. Jadi dia kena basuh muka, tak kat mana dapat,
Selesai basuh muka, sebelum dia pergi ke basuh tangan, dia kena bertayamum. Okey, sebab dah sampai waktu tayamum masa tu. Bila tayamum, dia pun tayamum. Dia tayamum sebelah je. Sini sakit. Tak boleh kena air. Lepas tu kita tanya, doktor kata debu boleh kena. Doktor kata air je tak boleh. Debu, batu semua boleh kena. Tapi kenapa? Tak ni. Malaslah kata dah sakit. Kita kata tak sah tayamum tadi. Sebab ketika bertayamum, kamu tidak menyampaikan seluruh debu pada muka kamu. Dalam keadaan tidak ada mudarat pula untuk kamu menyampaikan debu ke muka. Jadi syarat yang seterusnya, syarat yang keempat ini hanya untuk anggota tayamum. Baik ke orang yang nak berwuduk ataupun dia nak mandi junub. Okey, saya sebut sekali lagi, kita buat contoh sekali lagi. Tangan dia sakit, tangan kanan dia sakit. Bila tangan kanan sakit, kita tanya tangan ni anggota wuduk, anggota tayamum ke tidak? Kita kata memang anggota tayamum. Sebab anggota tayamum muka dan dua tangan. Maknanya syarat tambahan, sekiranya anggota yang sakit yang tidak dibalut itu adalah anggota tayamum, ketika dia bertayamum, dia hendaklah menyampaikan debu ke anggota yang sakit tadi. Sebab apa? Kerana dia anggota sakit? Bukan. Tetapi kerana anggota yang sakit itu adalah anggota tayamum. Sila akhi. Macam mana kalau anggota tu tak boleh kena debu? Bagaimana sekiranya anggota yang sakit itu udahlah kena air tak boleh? Doktor kata jangan bagi kena air, jangan bagi kena debu. Kena besi tak apa, contoh. Kena api tak apa. Kena emas tak apa. Jangan kena air, kena debu, dua tu tak boleh. Kena garam boleh. Kena syistoruk tak ada masalah. Hanya debu saja tak boleh. Dan juga air. Jadi macam mana? Maknanya kalaulah doktor kata benda tu boleh mudarat, dia tak perlulah saya demi untuk mempertahankan syariat Islam. Dan ini adalah akidah perjuangan untuk memastikan Islam akan terus dapat dilaksanakan ke atas tubuh badan saya. Saya akan tetap bertayamum walau nak jadi apa, walau saya mati, biar saya mati syahid di dalam bertayamum. Dah sabar lagi, sabar. Semangat tu bagus, tapi kena relax sikit. Cool ya akhi, cool. Yassiru wala tu'assiru. Jadi ketika itu apa yang dia perlu lakukan? Dah doktor kata tak boleh kena debu, dia pun bertayamum takat mana yang dia mampu. Tapi dia akan timbul satu masalah, tayamum tak sempurna, mandi tak sempurna, wuduk tak sempurna. Apa yang dia kena buat lepas tu? Dia kena kira berapa solat dia buat dalam keadaan begitu, dan dia kena qada bila dia dah sihat nanti. Ya. Okey. Ni tobat sebab saya study ni. Kalau tak study tak ingat kan Sebab kita tak sakit, InsyaAllah Dan kita pun tak minta supaya sakit setiap hari untuk bagi ingat hukum hakam. Okey, selesai. Syarat perkara seterusnya yang dia kena lakukan adalah dia kena memastikan air kena juga di sempadan antara kawasan sakit dengan tak sakit. Sebab yang tak boleh kena air anggota yang sakit. Anggota tak sakit boleh kena air, tapi akan timbul satu masalah sempadan. Sebab tadi istilah anggota sakit, lepas tu dengan anggota tak sakit tak ada sempadan. Mesti ada sempadan. Memang sempadan yang antara tengah tu. Kena sampaikan air juga, kena sampaikan juga. Tapi dengan cara yang lemah lembut lah. Maksudnya kalau contoh tangan dia katakan di sini sakit, sini je sakit, sini tak sakit. Sebab tangan dia seling digunakan untuk tujuan yang baik. Tangan dia tak sakit, sini sakit. Jadi bila dia berwuduk dia kena basuh macam biasalah. Sini tak boleh kena air. Tapi di sini ada bahagian yang tak sakit, sini dah sakit dah. Jadi ketika itu dia kena pastikan lembut-lembut macam tu. Air kena juga di kawasan yang tak sakit, yang bersempadan dengan kawasan yang sakit. Okey, dia kena buat hati-hatilah. Kalau tidak nanti takut air akan kena ke kawasan yang sakit dan boleh menyebabkan kemudaratan sebagaimana yang disebut oleh doktor. Jadi oleh kerana begitu, oleh kerana nak menyampaikan air ke kawasan yang tak sakit tak ada mudarat apa, cuma dia kena hati-hati, maka dia berhati-hatilah untuk menyampaikan air ke kawasan yang merupakan sempadan di antara kawasan sakit dengan kawasan tak sakit. Perkara ini sama untuk mandi junub dan juga
berwuduk. Jadi semua tata cara untuk orang yang sakit dalam keadaan anggota sakitnya tidak berbalut sama. Sama ada dia mandi junub ke, dia berwuduk ke, semua sama. Mereka hanya satu saja yang tak sama, iaitu dari segi tertib apa namanya tayamum. Bagi orang yang dia nak bertayamum untuk tujuan ganti kepada wuduk, dia perlu meraihkan tertib. Tengoklah anggota sakit tu di mana kedudukannya. Kalau dia mandi junub, maka tidak perlu istilahnya tertib. Kalau mandi junub itu ada mualak antara tayamum dengan mandi jadi? Tidak disyaratkan mualat. Adakah mesti disyaratkan mualat? Tak syarat. Tidak disyaratkan mualat di antara mesti cepat. Tak disyaratkan mesti cepat. Secara kefahaman anaknya begitu. Cuma dia akan bermasalah sikit sebab tayamum ni adalah satu ibadat yang bersifat darurat. Takut dia kena cepat juga. Sebab dia adalah satu ibadah yang tak seperti wuduk. Dia ibadah yang ni. Jadi anda postpone jawapan tu. Boleh Aki ingatkan benda soalan tu untuk kita kaji sesama. Okey, atau Aki tolong cari jawapannya. Okey, anda tarik balik jawapan tadi. Sebab itu secara kasarnya memang tak perlu. Sebab orang yang berwuduk, dia tak perlu memastikan anggota wuduk dengan anggota wuduk tu mesti segera walaupun disunatkan. Begitu juga mandi junub. Cuma masalahnya dia berkait dengan masalah tayamum. Dan tayamum ni adalah satu ibadat yang bersifat rukhsah, yang dia ada unsur macam darurat begitu. Jadi tidak boleh disamakan dengan mandi dan tayamum, mandi dan juga wuduk. Jadi anda takut kalau anda kata memang dia kena cepat juga. Kalau dia buat cepat, selesai masalah. Soalannya kalau dia malas nak buat cepat, sah ke tak sah, yang tu anda tak tahu. Anda tak tahu. Kena nak tahu juga? Anda tak tahu. Jadi yang tu anda tak tahu. Kalau dia senang buat macam mana? Cepatkanlah, selesai masalah lah. Itu masa selesai masalah lah. Isu dia kalau dari segi kita nak bincang segi fiqh ni macam mana? Anda tak tahu. Kena buka balik dalam kitab-kitab. Tapi kalau anda jadi mujtahid lah ni. Kalau anda seorang mujtahid, kena. Kalau anda jadi mujtahid, kena cepat. Sebab masalahnya tayamum itu adalah satu ibadah yang bukan bersifat biasa. Dia adalah merupakan satu ibadah yang dhaifah. Satu ibadat yang bersifat dhaifah, ibadat yang lemah, yang dia tidak seperti ibadat lain yang kuat. Kalau anda jadi mujtahid lah, tapi masalahnya anda tak jadi. Jadi kena buka tafiq. Kalau akhir jadi mujtahid, akhir kata apa? Untuk satu fardu, untuk satu solat fardu saja. Baik, dia bukan masalah tu. Masalah tadi, orang yang nak mandi junub tadi, dia tangan sakit. Solat akhir tadi, ke akhir tanya benda lain? Betul kan? Tangan ni sakit, tangan ni tak ada kena air, jadi kena tayamum. Jadi dia mandi dulu. Lepas mandi, sejuk nak tayamum, tak ada air lah. Nanti setengah jam balik duduk lalih duduk sambil berzikir. Tak selesai lah mandi junub lagi, tak habis kira ni. Sebab dia hanya basuh pada anggota yang sihat, tapi dia tak tayamum lagi. Setelah berlalu setengah jam, baru dia bertayamum. Jadi sah ke tayamum dia tadi? Yang tu anda tak tahu tu. Dan itu soalan akhir kan? Ana asyuku fik. Soalnya sebelum wajib tak akan jadi wajib sebelum waktu tu habis. Waktu tadi. Waktu solat Kalau nak solat maksudnya. Tak faham soalan. Dengan dia nak angkat hadas tadi tu, jadi dengan tayamum tadi tu, adakah untuk satu solat fardu? Ya. Anda faham soalannya. Adakah setelah dia orang yang berhadapi masalah ni tadi, sembahyang dia, lepas dia sembahyang tu, lepas tu dia kena tayamum balik tak? Itu soalan akhir Kita ingatkan soalan tu selepas anda masuk nanti. Anda tak nak bagi terlalu, kita masuk soalan tu selepas kita masuk pada matan wa yatayammam li kulli faridah. Okey? Ingat soalan tu Okey. Selesai dari segi
isu al-ajiz 'anil wudu' bisababil marad wala jabirata alaih. Okey. Okey, maknanya kita dah tahu dah dari segi perbahasan dia macam mana. Semua sama, satu je tak sama dari segi tayammum. Bila tayammum tu, kalau ketika dia nak berwuduk, dia perlu mengikut aturannya. Kalau dia tidak dia bukan nak berwuduk tapi dia ditimpa hadas besar, maka tayammum tidak ada istilah waktunya. Bila-bila dia nak tayammum dulu pun boleh, nak tayammum kendiam pun tak apa. Baik, selesai masalah ni. Orang yang solat dalam keadaan dia dapat orang tadi yang tangan dia sakit contoh, dalam keadaan tidak berbalut, dia pun ikutlah aturan yang kita sebut ni. Okey, dia pun ikutlah aturan yang kita sebut ini. Selepas dia sihat, dia kena qada atau tidak? Dia kena qada atau tidak? Dia tidak perlu qada, sebab dia telah bertayamum dengan sempurna. Dan dia telah mandi junub pada bahagian yang mampu, dan dia juga telah berwuduk pada bahagian yang mampu. Jadi oleh kerana dia pada bahagian yang sihat, dia telah buat dengan sebaiknya tanpa cacat cela, dan pada anggota yang sakit dia telah bertayamum dengan sempurna, maka tidak perlu untuk dia qada solat yang dia lakukan sewaktu dia sakit dulu. Cuma macam soalan yang akhir timbulkan tu, dia akan bawa kepada kena qada, iaitu sekiranya tayamum pun tak boleh juga. Doktor kata jangan bagi kena air, debu, apa benda pun tak boleh kena. Okey? Jadi kalau begitu, dia hanya perlu tayamum pada yang mampu. Katakan tangan kanan dia yang sakit, dia pun tayamum pada muka. Lepas tu pada bahagian tangan kanan yang sihat, kalau ada, kalau semua tangan kanan dia sakit, terus dia tak tayamum kat tangan kanan, lepas tu dia tayamum di tangan kiri. Maknanya tayamum dia tak sempurna juga. Wuduk dah tak sempurna dah, tayamum pun tak sempurna. Maknanya selepas dia sihat, dia kena qada. Dia dosa ke? Dia tak dosa. Melainkan kalau dia saja bakar tangan dia. Okey. Apa ni saja kata, sonok. Cik makan kawarin je kan. Okey, selesai. Kita masuk pula sekarang kepada perbahasan yang disebut dalam matan, iaitu sahibul jabirah. Saya tangan tadi tangan tak berbalut, sekarang tangan berbalut. Tangan kena simen, lantas tak kena air. Kalau tadi tak kena air sebab doktor tak bagi, walaupun dia boleh juru air ke tangan dia. Tapi sekarang ni tangan tak boleh kena air kerana sudah ditutup dengan jabirah. Dah masuk isyak ke belum? Ya Allah, tak habis juga hari ni. Ya, tak buat macam mana kan? Mungkin kita akan bersama dengan jabirah sampai ke hari kiamat. Lepas ni tak biasa lah kan? Kalau besok kita akan tangguh lagi lah. Okey. Sekarang Syekh Al-Qadi Abu Syuja' menyatakan wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammam. Orang yang memiliki jabirah, disebut ni jabair, iaitu banyak jabirah. Tak semestinya mesti banyak jabirah baru hukumnya begini. Satu jabirah pun sama juga hukum ni. Katakan tangan dia yang patah pun satu je, lantas berbalut, pun sama hukum. Ustaz, dia bukan takat tangan Ustaz, tangan, muka, kepala, kaki pun kena balut. Begitu juga hukumnya, sama je. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Orang yang memiliki jabirah, iaitu yang badannya sakit lantas dipasangkan jabirah ke atasnya, dia hendaklah yamsahu 'alaiha, menyapu ke atas jabirah tadi. Sapu apa ni? Sapu air. Menyapu air. Wa yatayammam, dan dia hendaklah bertayamum. Dia hendaklah bertayamum. Wa yusalli wa la i'adata alaih in kana wada'aha ala tuhrin. Kemudian dia mendirikan solat dalam keadaan dia tidak perlu mengulang kembali solatnya, itu dia tak perlu qada solat dia, in kana wada'aha ala tuhrin. Sekiranya orang tadi telah masa nak pakai jabirah itu, dia berwuduk terlebih dahulu. Kalau dia berhadas besar, dia mandi terlebih dahulu. Selepas dia sudah tiada lagi hadas besar dan juga tiada hadas kecil, barulah dia pakai jabirah. Orang begini tidak perlu untuk dia qada solat yang dia lakukan sepanjang dia
berjabirah. Itu kefahaman kasar yang disebutkan dalam matan. Okey, sekarang kita masuk pada perincian ni pula. Sebab matan ni ringkas dan dia perlu kepada pengkhususan. Dia ada beberapa perkara yang perlu didetailkan. Apa yang wajib dilakukan ke atas orang yang memiliki jabirah, yang tangan dia atau kaki dia sakit, lantas berbalut, lalu dia nak berwuduk bermasalah ataupun dia nak mandi junub bermasalah? Okey, yang pertama, hendaklah dia berwuduk dan mandi pada anggota yang sihat, sama yang macam orang yang tak pakai jabirah. Okey, itu yang pertama. Dia hendaklah berwuduk dan mandi pada anggota yang sihat. Kemudian dia hendaklah menyapu anggota yang, maafkan saya, dia hendaklah menyapu seluruh jabirah dengan air. Okey, dalam matan disebutkan wa yamsahu 'alaiha, ay yamsahu 'ala al-jabirah bil ma'. Okey, jadi perkara kedua yang dia perlu lakukan adalah dia hendaklah menyapu seluruh jabirahnya dengan air. Bukan dia basuh jabirah, ingat tu. Tapi kalau dia kata saya bukan tak nak sapu, saya dah basuh tu, pulanglah. Kalau rajim nos, basuh lah. Tapi kalau rosak jabirah tu, padam muka kamu, tak? Sekarang ni isu dia tak perlu buat, dia tak wajib untuk membasuh jabirah. Dia hanya perlu untuk menyapu jabirah. Sama macam orang yang berwuduk, dia perlu sapu kepala. Tapi kalau dia kata saya bukan tak nak sapu kepala, saya nak basuh kepala, tonyo shampoo tu ketika wuduk, terpulang. Cuma kamu melakukan perkara yang lebih daripada sepatutnya. Haram ke? Tak haram, pulang. Okey, selesai. Dia hendaklah menyapu seluruh jabirahnya dengan air. Sekiranya, dia ada sekiranya. Sekiranya jabirah yang dipasang itu telah menutup juga anggota yang sihat. Okey, sekiranya jabirah yang dipasang itu telah menutup anggota yang sihat. Sebab kebiasaannya begitu. Tangan patah, mana patah? Sini patah, Ustaz. Patah di sini patah. Sini patah. Sini sihat, sini patah. Sini sihat, sini patah. Bila sini patah, nak pakai jabirah, dia selalunya dia akan ambil sini sikit. Dia akan ambil juga ni, dia nak ikat Dia tak ada istilah tampal begitu je. Naikkan plaster, selesailah. Tapi kalau dia nak dia nak pakai simen, biasa dia akan, walaupun patahnya di sini, di tangan sini tak patah langsung, sini pun tak patah, cuma sini je patah. Dia akan ambil juga sini sikit, ambil lebih sini sikit, supaya dia nak pegang, dia nak ikat jabirah tu biar tak tanggal-tanggal. Maknanya ada anggota sihat, tak sakit, tapi telah ditutup juga dengan jabirah. Jadi oleh kerana ada anggota sihat boleh kena air patutnya, tapi tak boleh kena sebab kes jabirah, padahal dia tak sakit. Maknanya oleh kerana begitu, syarat bagi orang ini hendaklah dia menyapu ke atas seluruh jabirah dia, bukan hanya pada atas anggota sihat yang ditutup tu, bahkan seluruh jabirah tu. Katakan yang diambil hanya sikit sini je, sini je yang bahagian sihat yang telah ditutup, yang ni semua sakit, maknanya dia kena sapu semua juga sekali, sebagai ganti kepada basuhan air ke atas anggota yang sihat yang telah ditutup tadi. Sepatutnya dia kena basuh anggota yang sihat tadi, tapi masalahnya saya nak basuh macam mana, Ustaz? Takkan saya nak kopek. Saya kopek dengan jabirah tu sekali terkopek. Dia macam caranya sebagai ganti kepada bahagian yang sihat yang sepatutnya kena dibasuh, tapi tak boleh kena basuh kerana telah ditutup oleh jabirah, maka gantinya adalah disapu air ke atas seluruh jabirah tersebut. Okey? Mana dalilnya, Ustaz? Buka kitab besar, buka kitab Imam Nawawi, baca dari mula sampai habis, insya-Allah jumpa.
Jumpa dia punya dalil Sebab kita je letih, kawan-kawan yang rajin kena jugalah Susah jadi ustaz sekarang semua je kena jawab. Mana dalil? Buka sendirilah kata. Awak baca daripada awal sampai sudah. Awak baca, try cuba cari, jumpa tak? Jumpa beritahu saya. Ada. Mustahil fuqaha kita beristihad tanpa guna hujah. Bila cara begitu, seakan-akan fuqaha kita ni orang jahat. Fikir kotak, tak ikut dalil. Tak, fuqaha kita nak mengeluarkan hukum kata halal boleh, mesti buat gini. Semuanya itu adalah berdasarkan dalil. Sama ada dalil itu daripada Al-Quran, ataupun hadis, ataupun ijma', ataupun daripada qiyas. Okey, maknanya sekiranya Jabirah itu telah mengambil sebahagian kawasan yang sihat, lantas kawasan sihat itu tertutup, kita kena sapu semua sekali. Katakan ada seorang doktor pakar, dia pakai Jabirah tu, dia akan ukur betul di mana sakit, di situ saja akan diikat dengan Jabirah. Tak ada langsung kita, doktor ada tak benda saya? Tak ada, saya dah ukur elok, hanya tempat yang sakit saja yang saya, bahkan tempat yang sakit pun ada yang saya tak Jabirah. Contohlah contoh, ada seorang doktor pakar, kepakarannya begitu dahsyat sehingga dia telah menjabirahkan satu tangan yang sakit hanya pada bahagian sakit. Kita kata doktor takkan langsung tak ada benda bahagian yang sihat tak dijabirahkan. Dia kata tak ada, saya pakar. Okey. Okey, jadi macam mana? Adakah dia perlu sapu? Adakah dia perlu sapu? Kita kata nak sapu buat apa? Tujuan sapu Jabirah dengan air tadi untuk ganti bahagian sihat yang tidak mampu sampai air, kerana telah diikat dengan Jabirah sekali. Tapi dalam situasi kita sekarang, semua tempat sakit telah Jabirah, semua tempat sihat langsung tidak dijabirah, maka tak perlulah untuk disapu ke atas Jabirah dengan air. Habis tempat yang lain macam mana? Dah basuh je biasa. Tempat yang sihat dibasuh, tempat yang kena Jabirah ditayamumkan. Selesai? Okey. Ada anggota sihat ditutup dengan Jabirah, tapi dia doktor kata, saya tahu kamu mazhab Syafi'i kata. Jadi saya telah cipta satu Jabirah, dia ada pin. Kita tu sebab kita nak ikat Jabirah, jadi kita kena ambil juga anggota yang sihat untuk ditutup sekali. Ni masalah. Saya buat satu contoh. Jadi oleh kerana saya tak sampai ke tahap kepakaran untuk buat Jabirah hanya pada anggota yang sakit, jadi saya ambil juga anggota yang sihat. Tapi saya pakar juga, jadi saya buat pin. Jadi kamu kalau nak basuh, kamu boleh buka dan kamu boleh basuh. Lepas tu tutup balik, pin balik. Okey? Di Jabirah berklip. Contoh. Ni contoh saya tak tahu lah sama ada perubatan sudah sampai ke tahap yang begitu advance, sampai ke tahap itu ataupun cara saya fikir yang tidak advance. Okey. Jadi maknanya Jabirah telah menutup bahagian yang sihat, tapi masalahnya dia boleh buka, dia ada pin. Jadi masa nak wuduk, dia buka tu, anggota sihat yang tutup pun tersahih, dia pun basuh, dia tutup balik. Ketika itu adakah dia perlu juga sapu ke atas seluruh Jabirah? Tak perlu, kerana menyapu ke atas Jabirah hanya sekiranya anggota sihat tidak, yang ditutup oleh Jabirah, tidak boleh sampai air kepadanya. Okey, selesai. Okey, dah dua benda besar kita dah bincang. Hendaklah dia berwuduk pada anggota yang sihat, hendaklah dia mandi junub pada anggota yang sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia menyapu air ke atas Jabirah sekiranya Jabirah telah menutup sebahagian kawasan yang sihat, dalam keadaan dia tak mampu pula nak menyampaikan air ke kawasan yang sihat tersebut. Perkara yang ketiga, Zana. Ambil soalan akhir tu minggu depan apa ya? Takut tak sempat. Sebab saya selepas syak ada benda penting. Tapi tak cerita kat orang. Sebab kalau semua tahu, semua akan tak. Okey, ibu ni penting tu je. Dan jangan intai saya, kepada saya pergi.
Jadi oleh kerana ini saya akan suruh kawan-kawan balik dulu. Saya akan pergi soal lepas ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Okey. Banyak sangat azan ni tak tahu dia orang kata. So macam habis tadi. Ni lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Salatul qaimah ati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dua perkara dah selesai, kita masuk perkara yang ketiga pula untuk Ashabul Jabirah. Perkara yang ketiga adalah kalaulah Jabirah itu pada anggota tayamum, iaitu pada muka atau pada tangan kanan atau pada tangan kiri atau pada mana-mana atau kesemuanya sekali. Yang penting Jabirah itu berada di anggota tayamum. Okey. Maka dia akan ada satu tambahan hukum, iaitu sewaktu dia bertayamum, dia hendaklah menyampaikan debu ke atas seluruh Jabirah. Okey. Kalaulah Jabirah itu berada di anggota tayamum, iaitu di muka ataupun di dua tangan ataupun salah satulah, terpulanglah. Yang penting dia itu terletak di dalam anggota tayamum, maka hendaklah sewaktu orang ini bertayamum, dia hendaklah menyapu seluruh Jabirah tadi dengan debu. Mungkin sahabat akan timbul soalan, bukankah kalau contoh dah, kenapa syarat ini dikeluarkan? Sedangkan kalau kita fikir-fikir balik, orang yang bertayamum, dia akan sapu ke muka dan tangan. Bila dia punya Jabirah itu berada di muka dan tangan, memang dia akan sapu tanah, dia akan sapu debu di Jabirahnya. Mengapa fuqaha sebut juga syarat ni? Okey. Saya butuh fikir sekarang. Sebab kalau kita fikir-fikir balik, kadang-kadang Jabirah itu mungkin dia sebahagian Jabirah di anggota tayamum dan sebahagian yang berbaki di anggota bukan tayamum. Katakan yang patah sini. Okey, patah sini. Jadi sini anggota tayamum ke? Bukan. Sini je anggota tayamum. Tapi masalahnya bila dia bertayamum, dia memang patutnya sampai sini je lah. Sampai sini tayamum, sini tak perlu tayamum. Tapi masalahnya oleh kerana
Jabirah itu sebab sudah terletak di anggota tayamum dan bakinya di luar, maka dia juga kena meratakan tanah ke seluruh jabirah dia tadi. Isu dia apa? Isu dia kerana ada anggota sihat yang juga telah dijabirahkan. Ada anggota sihat yang telah dijabirahkan. In kanat al-jabirah fi a'dha'i tayammum wajaba masuha biturab. Sebentar lagi. كانت بمحل التيمم على جميعها وجوبا بالماء وندبا بالتراب إن كان بمحل التيمم. Oh, saya salah faham dah. Saya salah faham. Dalam hasyiah bagi disebut wa qawluhu yamsah 'alaiha ay 'ala jami'iha ay jami' jabirah wujuban bil ma' wa nadban biturab in kanat bi mahalli tayammum. Maafkan saya. Jadi syarat yang ketiga ni dia hanya sunat, dia tak sampai ke tahap wajib. Maafkan saya. Syarat yang ketiga ni adalah sunat. Akhir depan. Pinjam kejap boleh? Saya tak ambil yang takut. Memang tak nak bagi Okey, syukur akhi. Okey, jadi kalau sekiranya jabirah itu berada di anggota tayamum, maka disunatkan juga untuk dia menyapu seluruh jabirah tadi. Macam tadi kes tadi kan, dia sakit di sini. Dalam masa yang sama dia sakit juga di sini, dia sakit di sini tak sakit, tapi jabirah itu telah mengambil sebahagian anggota dia, dan jabirah itu berada di anggota tayamum. Maka ketika itu dia disunatkan untuk menyapu baki jabirah yang berada di luar anggota tayamum. Disunatkan tetapi tidak diwajibkan. Okey, itu syarat itu perkara yang ketiga. Tapi disunatkan, dia tidak diwajibkan. Okey. Cuma bila anggota tayamum dia kena lalukan juga tanah di jabirah yang berada di anggota tayamum sebab dia nak bertayamum. Tayamum pada muka dan tangan, tapi sebab jabirah itu berada di anggota tayamum, semestinya tanah tidak kena terus ke tangan dia yang sakit tadi kerana telah ditutup oleh jabirah. Maknanya tanah itu dilalukan pula ke atas jabirah. Dan di sini kita akan nampak tayamum dia tidak sempurna dan dia akan berkait dengan masalah qada nanti. Okey. Ya. Yang keempat, tayamum adalah ketika sampai waktunya. Tayamum hanya boleh dibuat apabila sampai waktunya, kalau dia bertayamum itu untuk tujuan wudu. Okey. Dia nak berwudu, tapi masalah tangan patah. Jadi dia start wudu dulu, muka dulu. Lepas selesai muka, dia nak basuh tangan, tapi tangan dia telah dijabirahkan. Maka ketika itu dia telah sampai kepada anggota tangan, dan anggota tangan dia yang berjabirah. Maka ketika itu baru dia boleh bertayamum. Macam masalah yang kita bincang sebelum ni. Okey. Mai tak boleh, dia nak bertayamum. Dia nak bertayamum sebab tangan dia dijabirahkan, dibalut dengan simen. Tapi dia kata dah halang gitu, baik saya tayamum siap-siap. Dia tayamum dulu muka,
tayamum tangan, lepas tu baru dia start berwuduk, maka tidak sah dia punya tayamum tadi, kerana tayamumnya dibuat sebelum waktunya. Itu pada keadaan wuduk. Sebab wuduk dia ada tertib dia. Dia kena muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jadi kalau kita perasan, sama juga dengan isu kalau dia tak pakai jabirah. Kerana bila nak bertayamum, tayamum untuk apa? Untuk anggota tertentu yang tak boleh kena air. Kalau dalam masalah sebelum ni, sebab doktor tak bagi. Sekarang masalah jabirah, kenapa tak boleh kena air? Sebab ditutup oleh jabirah. Jadi oleh kerana dia bertayamum untuk anggota yang sakit tersebut, maknanya dia hanya boleh bertayamum bila dah sampai ke anggota yang sakit tersebut. Katakan kaki dia yang patah di simen, bila dia akan boleh bertayamum? Bila dia boleh bertayamum? Setelah sampai ke basuhan kaki. Maknanya kaki dia patah ni, dia nak semayang. Jadi dia nak semayang, dia kena berwuduk. Bila dia berwuduk, dia pun basuh muka dulu. Boleh tayamum dulu? Tak boleh lagi. Sebab muka okey, muka dah dulu. Tangan, kepala okey. Sekarang dia nak basuh kaki. Bila basuh kaki, kaki dia patah. Sama ada dua patah, satu patah, terpulanglah. Atau hanya ibu jari yang patah, terpulanglah. Yang penting ada bahagian yang patah. Bila ada bahagian di kaki dia yang patah, dia nak basuh anggota tu tak boleh sebab ditutup, dibalut dengan jabirah. Maka apabila dia selesai dia basuh muka, selesai basuh tangan, selesai sapu kepala, ketika selesai tiga-tiga anggota itu, barulah dia boleh bertayamum. Di mana tayamumnya? Di muka dan tangan. Untuk apa? Untuk menjadi ganti kepada kaki yang patah tersebut. Okey, alhamdulillah. Itu untuk orang yang nak berwuduk dalam keadaan dia ada jabirah. Kalau dia nak mandi junub macam mana? Perlu ke dia meraihkan kena tayamum dulu ke, ataupun tayamum last sekali ke? Tak perlu. So bagi orang yang nak mandi junub dalam keadaan kaki dia patah, dia boleh, saya basuh muka dulu Ustaz, supaya muka saya bersih. Lepas basuh muka buat apa? Saya tayamum. Lepas tayamum, basuh kaki pula. Okey, tak ada masalah. Dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh tengkuk, lepas tu dia tayamum, lepas tu dia basuh punggung dia basuh lutut. Okey, tak ada masalah. Dia basuh muka, dia basuh lutut, lepas tu dia tayamum, lepas tu dia basuh kaki. Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada tertib bagi tayamum kalau orang itu adalah orang yang ditimpa hadas besar, dalam keadaan dia ada jabirah. Okey. Selesai. Itulah perbahasan berkenaan dengan orang yang ditimpa jabirah dan orang yang tidak ditimpa jabirah tapi doktor kata tak boleh kena air ke atas anggota dia. Selesai. Baik, sebelum saya nak tutup, saya nak masuk satu sikit lagi. Yang kita bincang tadi adalah berkenaan dengan orang yang memiliki jabirah ataupun orang yang anggota dia sakit tapi tak kena jabirah. Kadang-kadang anggota dia satu je. Katakan anggota dia itu bukan takat satu, dua, tiga, empat ke atas contoh. Adakah dia perlu bertayamum berkali-kali? Jawapannya adalah ya. Sekiranya dia orang yang menanggung hadas kecil. Adapun orang yang menanggung hadas besar, sekali saja tayamum. Okey, saya cerita dia punya contoh. Satu orang tangannya patah. Ni sama je, sama ada patah ke ataupun tak patah, tapi doktor kata jangan bagi kena air. Okey, ni dua keadaan yang sama dari segi isu bilangan tayamum ni. Tangan dia patah, telinga dia patah. Balutlah mana? Telinga patah, telinga dia luka, balut. Kaki patah, Jadi tangan patah, telinga patah, kaki patah. Contoh, tangan patah, telinga patah, kaki patah. Sekarang dia nak berwuduk. Dia tak ada hadas besar. Lepas dia dah selesai di simen-simen tu, dia nak semayang. Bila semayang, dia tak ada wuduk lagi. Jadi dia nak berwuduk. Bila dia nak berwuduk, dia nak buat macam mana? Okey, kita kena tanya dia, awak patah tahun mana?
Okey. Telinga patah. Apa tadi yang patah? Saya dah lupa lah. Tangan patah, telinga patah, kaki patah Okey. Telinga, tangan, kaki. Jadi dia nak wuduk. So dia kena buat apa? Dia kena basuh muka. Sebab anggota wajib bagi wuduk yang mula-mula adalah muka. Tapi saya nak berkumur-kumur dulu, tak apa salah tu, itu sunat wuduk kan. Dia nak kumur-kumur, basuh hidung, sok gigi, tak apa. Ni kita bincang yang wajib ni. Yang sunat teruskan, tak masalah Jadi dia pun selesai dia melakukan benda sunat ataupun dia malas nak sunat ni, dia tu yang wajib je, dia basuh muka. Selesai dia basuh muka, dia nak basuh tangan, tapi tangan patah. Jadi dia kena buat apa? Dia kena tayamum. Tayamum di mana? Di muka dan tangan. Untuk apa? Untuk tangan dia yang patah. Okey, dakik Okey, dia pun bertayamum. Tayamum di muka dan tayamum di tangan. Untuk apa ni? Untuk tangan dia, tangan kanan yang patah. Tangan kiri kebetulannya okey. Okey, selepas dia bertayamum, dia hendaklah basuh tangan kiri pula. Atau dia terbalikkan, dia basuh tangan kiri dulu, lepas tu baru dia tayamum untuk tangan kanan dia. Tapi yang paling penting, tayamum hanya boleh dibuat selepas dia selesai basuh muka. Lepas dia selesai basuh muka, selesai tangan, iaitu dengan tayamum tadi, dia pun hendaklah sapu kepala. Sebab anggota wuduk ni begitu, muka, tangan, kepala. Dia pun sapu kepala. Lepas tu nak basuh kaki. Kaki patah juga. Telinga bukan anggota wuduk, selesailah kan. Kaki patah. Bila kaki patah, apa dia kena buat? Dia hendaklah bertayamum. Di mana? Di kaki. Bukan di kaki, di muka dan tangan. Sebab anggota tayamum hanya muka dan tangan Untuk apa dia tayamum di muka dan tangan dia tadi? Untuk ganti kepada kaki yang patah. Maksudnya dia pun tayamum sekali, muka, tangan, untuk kaki yang patah. Berapa kali dia kena tayamum? 2 kali. Sekali untuk tangan yang patah, sekali untuk kaki yang patah. Orang yang sama, telinga patah, tangan patah, kaki patah. Selepas dia selesai wuduk, dia sembahyang, okeylah, dia tidur. Dalam tidur dia gembira, okey. Lepas dia gembira, dia tension balik. Dia kena besar pula dah. Yalah weh, contoh kan. Kena ada besar. Jadi dia nak buat macam mana? Dia kena mandi junub. Sekarang ni apa anggota yang patah? Telinga patah, tangan patah, kaki patah. Dia pun nak mandi junub. Maknanya dia kena mandi pada semua anggota yang boleh. Iaitu anggota yang tak patah, dia pun hendaklah mandi. Macam mana style? Ikutlah. Nak guna nak ikutlah. Itu tak ada bincang oleh fiqh lah. Itu serah pada kebijaksanaan masing-masing lah. Nak mandi macam mana, nak herod, nak pusing, nak terbaring, itu serah. Itu ikut kebijaksanaan masing-masing dan mengikut kepada adab masing-masing. Okey, sekarang ni dia nak tayamum. Untuk apa? Untuk telinga yang patah, tangan yang patah, kaki yang patah. Berapa tayamum dia kena buat? Sekali. Sebab apa? Sebab semua anggota bagi orang yang mandi junub itu seperti satu anggota saja. Dia sekali saja. Kalau sahabat-sahabat perasan, saya bawa tadi dalam keadaan ada aturan. Aturan dia tidak terus, anggota junub, tangan patah, kaki patah. Antara tangan kaki ada satu lagi, iaitu kepala kan? Kepala dia okey. Katakan muka dia patah sikit. Muka dia muka patah, jadi muka patah. Dah faham? Muka dia melecur. Jadi bandage atau apa ikutlah, yang penting tak ada kenai. Sikit je, sebahagian yang lain boleh. Tangan pun sikit je kena. Dia stay sikit-sikit je. Muka sikit, tangan sikit, kepala sikit, kaki sikit. Okey? Dia nak berwuduk. Dia kena berwuduk pada anggota yang sihat, bukan pada yang sakit tu. Dia kena basuh pada anggota yang sihat sajalah. Lepas dia basuh muka, dia nak basuh tangan. Boleh ke dia basuh tangan? Tak boleh, sebab muka dia yang sakit tu belum lagi ditayamumkan. Dia kena tayamum. Tayamum di mana? Di muka dan tangan. Untuk apa? Untuk ini. Yang melecur tadi, pipi dia melecur. Selesai, muka selesai. Pergi ke tangan pula. Tangan, katakan di tapak tangan kanan saja yang melecur. Yang lain semua okey, tangan kiri semua okey. Jadi ketika itu dia boleh buat pilihan lah, sama ada dia nak tayamum dulu ke, ataupun dia nak basuh dulu anggota yang sihat, lepas tu baru tayamum. Lepas tu dia pun tayamum. Tayamum di mana? Muka dan tangan. Untuk apa? Untuk tapak tangan yang melecur. Selesai tapak tangan, dia nak sapu kepala. Kepala ada sebahagian kepala kena melecur juga. Tapi sebahagian kepala okey.
Jadi dia kena tayamum ke tidak? Kena tayamum ke tidak? Kenalah Syekh ala mazhab Imam Malik Mazhab Syafi'i tak perlulah Sebab apa tak kena? Sebab anggota wajib bagi kepala bukan semua kepala, tapi apa saja juzuk di atas kepala dia, walau sekecil mana sekalipun. Maknanya katakan sini sakit, sini tak sakit, sini cukup dah. Jadi tak perlu dia tayamum. Jadi dia pun sapu pada anggota yang sihat. Kemudian dia pergi ke kaki, kaki dia sikit patah. Okey, ibu jari je patah, yang lain semua okey. Jadi ketika tu dia kena tayamum. Berapa kali tayamum sudahnya? 3 kali. Sekali tayamum untuk muka, sebahagian untuk tangan, sebahagian untuk kaki. Alhamdulillah, kita dah pernah bincang masalah, jadi masih ingat lagi lah. Baik, itu sekiranya sikit. Sekarang ni bukan sikit, semua pula. Muka semua berbalut, udah jadi mumia. Kes apa? Kes dia banyak kita pulang lah, saya tak nak buat contoh lagi lah. Yang penting muka dia semua berbalut. Allah Ustaz, sihat muka balut semua Ustaz. Okey. Tu tangan balut semua Ustaz. Kepala sikit je balut. Okey. Kaki semua balut Ustaz. Muka balut semua, tangan semua balut, kepala sikit balut, kaki semua balut. Okey. Berapa kali tayamum dia kena buat? Kalau ikut faham kita 3 kan? Sekali tayamum untuk muka, sekali tayamum untuk tangan, sekali tayamum untuk kaki. Tetapi oleh kerana anggota yang sakit itu semua dalam keadaan pula dia berurutan. Apabila anggota yang sakit itu semua dan dia pula berurutan, dia macam satu sudah. Muka semua balut kan? Okey, patutnya satu tayamum. Masalah yang tangan pula semua tangan. Ini pun balut, ini pun balut. Okey? Maknanya dia sudah jadi 2 anggota yang berturutan, tapi kedua-duanya semua berbalut. Atau semua tak berbalut, tapi doktor kata jangan bagi kena air. Tak mesti kena balut, yang penting tak boleh kena air. Baik, ketika itu patut-patut yang kita faham 2 kali tayamum, tapi dia jadi hanya 1 saja tayamum. Okey? Tapi kalau muka semua balut, tangan sikit balut, berapa kali tayamum? 2. Muka balut semua, tangan balut semua, 1 tayamum. Kepala sikit tayamum. Kepala sikit tayamum. Kepala sikit balut. Balut sikit Kenapa jadi macam India sudah? Kepala hanya sedikit saja yang dibalut. Kaki semua balut. Okey? Jadi berapa kali tayamum? Orang yang muka semua balut, tangan semua balut, kepala sikit balut, kaki semua balut. Berapa kali tayamum? 2. Tayamum pertama untuk muka dan tangan. Tayamum yang kali kedua adalah untuk kaki. Orang gini pula, muka semua balut, tangan semua balut, kepala semua balut, kaki semua balut. Mumia. Dia memang la qadarullah, dia sakit teruk, jadi doktor kata dia tak ada cara lah, kita balut semua. Senang, kalau dia tak bergerak dah balut dah. Okey? Muka semua balut, tangan semua balut, kepala semua balut, kaki semua balut. Berapa kali tayamum dia kena buat? Siapa yang kena tayamumkan dia? Itu ulang lah. Kalau dia nampak, dia tayamum sendiri lah. Yang penting 1 kali tayamum saja untuk dia solat. Dia kena sebab apa? Sebab muka, tangan, kepala, kaki straight dalam keadaan semua berbalut. Okey? Dia punya caranya begitu. Saya sebut balut tu bukan mesti Begitu juga orang yang tak ada balut apa pun, tapi muka semua sakit, tangan semua sakit, kepala semua sakit, kaki semua sakit, doktor kata jangan bagi air. Dia kena tayamum tak? Dia kena tayamum. Berapa kali? 1 kali. Doktor kata air tak boleh kena, debu tak boleh kena. Sudah caranya. Saya nak semayang. Semayang tapi tak ada wuduk. Tayamum tidak, wuduk tidak. Dia macam mana? Semayang je, kadang-kadang wuduk tak ada, tayamum tak ada. Tapi dahsyat hati dia kena qada. Dia namanya semayang hormat waktu. Atau mungkin orang akan fikir, alah Ustaz, qada nanti sekarang tak semayang. Boleh ke tak boleh? Boleh lah sangat. Boleh lah sangat. Tak boleh lah, tak boleh Okey. Oh, sudah lewat bahaya ni, bahaya. Okey, dah lewat Okey. Ada lagi tak masalah-masalah yang baki? Rasanya tak ada dah. Rasanya yang kita nak timbulkan untuk waktu yang terdesak ni dah tak ada dah.
Semua balut-balut tadi dah selesai. Okey, saya nak uji sahabat ingat tak ingat Awak semua tunduk Okey. Fahami masalah itu, saya akan minta lah untuk orang jawab Dia ni muka dia berbalut semua. Tangan langsung tak kena balut, tapi doktor kata jangan bagi kena air. Muka balut semua, tangan tak dibalut, tapi doktor kata jangan bagi kena air. Kalau kena air mati kamu, atau kudung tangan kamu, atau buruk terus kamu. Tak putih dah pakai kup putih pun buruk sudah. Okey. Muka semua balut, tangan langsung tak balut, tapi tak ada kena air. Kepala pula sikit je balut, kaki pula tak balut langsung. Okey, muka semua balut, tangan langsung tak berbalut, tapi tak boleh kena air. Kepala sikit saja balut, yang lain boleh kena air. Kaki semua boleh kena air. Berapa kali tayamum dia kena buat? Muka semua balut, tangan tak balut langsung, tapi tak boleh kena air. Kepala sikit balut, kaki langsung tak balut. Tak sakit langsung? Mustahil tu. Mustahil. Akhir berapa mana akhir? Orang alim Terengganu pun ya. Main sekali saja dia kena. Sebab apa? Sebab muka dan tangan telah kesemuanya tak boleh kena air. Cuma saya kelirukan tadi dengan balut tak balut. Tapi yang tak balut tak boleh kena air. Jadi walaupun kena balut ke tak kena balut ke, dia isu dia boleh kena air ke tak boleh? Kalau muka semua okey sekarang ni. Muka semua balut, tangan langsung tak berbalut, tapi tak boleh kena air. Okey, muka semua balut, tangan langsung tak berbalut, tapi doktor kata jangan bagi kena air di tangan. Tapi doktor kata kamu boleh buka balutan di muka dan boleh basuh muka. Lepas tu pasang balik sini. Kita dah letak pin-pin semua dah. Okay. Berapa kali tayamum dia kena buat? Sekali kot. Sekali ke dua? Kenapa? Untuk apa tayamum dia tu? Tangan. Okay, selesai dah tu. Okay. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Rasa sekarang tu dahulu biiznillah subhanahu ta'ala. Okay. Untuk orang yang mandi junub dah tahu dia balut ke tak balut ke, sekali juga dia punya tayamum. Alhamdulillah. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan masuk kepada ingatkan habis hari ni tak habis ke minggu depan kita akan masuk kepada untuk orang yang berjabirah ni bila dia kena qada, bila tak kena qada. Untuk orang tak berjabirah selesai dah, dia tak perlu kena qada melainkan sekiranya tayamumnya tidak sempurna. Tapi masalah orang yang pakai jabirah, kadang-kadang tayamum sempurna, kadang-kadang tayamum tak sempurna. Kadang-kadang tayamum sempurna tapi ada masalah lain. Jadi kita akan bincang pada minggu hadapan biiznillah subhanahu taala. Dan insya-Allah kita akan masuk juga kepada tajuk yang baru biiznillah. Soalan akhir kita akan jawab pada minggu depan sekiranya saya ingat. Kalau tak ingat, ingatkan. Kalau saya tak tahu jawapan, kita postpone kepada minggu seterusnya. Sekarang tu dahulu, moga diberkati Allah. Kita sama-sama tangguhkan dengan kita berselawat kat junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama tankiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun.
اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.